Semoga rahmat, keberkatan, dan kerahmatan Tuhan dilimpahkan kepada Anda semua dalam video ini. Kita akan mempelajari tentang percubaan terkawal rawa atau percubaan sistematik rawa, juga dikenali sebagai percubaan klinikal rawa atau RCT. Apabila melihat segitiga perubatan berasaskan bukti, kita dapati bahawa di bahagian bawah piramid ini terdapat kajian deskriptif seperti kajian kes atau kajian keratan rentas. Ini diikuti dengan kajian analitikal yang lebih mendalam, seperti kajian orang ramai yang komprehensif atau kajian kes kawalan yang terperinci, dan kemudian dengan kajian rawak terkawal yang teliti atau sistematik yang lebih berstruktur dan menyeluruh. Topik kita dalam video ini, kekuatan yang serupa adalah kajian tinjauan sistematik yang komprehensif, kajian meta-analisis yang mendalam, dan apa yang secara khusus dikenali sebagai metanamesis yang penting. Di sini kami memberi tumpuan kepada percubaan dan kajian terkawal rawa yang muncul dalam piramid merah ini. Kajian-kajian ini dianggap antara jenis kajian yang paling kukuh kerana peserta diagihkan secara rawak antara dua kumpulan. Satu kumpulan mengambil rawatan baharu dan kumpulan yang satu lagi mengambil rawatan yang berbeza atau placebo. Ia dianggap sebagai salah satu kajian yang paling kukuh kerana bilangan bias yang rendah berbanding kajian lain. Antara kelebihan yang ada ialah pesakit diagihkan secara rawak dan dalam beberapa kes rawatan boleh disembunyikan. Selain itu, kaedah statistik atau analisis statistik yang digunakan dianggap antara yang paling mudah. Kumpulan kajian juga boleh ditakrifkan dengan jelas, tetapi kelemahannya adalah kos yang tinggi disebabkan tempoh rawatan atau tempoh kajian yang panjang. Oleh itu, kos meningkat. Selain itu, kebanyakan peserta dalam jenis penyelidikan ini adalah sukarelawan atau apa yang dikenali sebagai bias sukarelawan. Kadangkala terdapat juga konflik dengan etika penyelidikan saintifik semasa menjalankan penyelidikan jenis ini. Prosedur kajian jenis ini melibatkan penulisan soalan kajian dan penulisan protokol kajian terlebih dahulu. Kemudian, ia dihantar kepada Jawatankuasa Etika Penyelidikan Saintifik atau IRE, Jawatankuasa Penyelidikan Etika. Peserta dalam kajian ini kemudiannya dikumpulkan bersama, dan dia telah mendapatkan persetujuan mereka untuk turut serta di dalamnya. Mereka kemudiannya ditugaskan secara rawak dan rawatan tidak diberikan kepada mereka jika boleh, dan mereka dipantau sepanjang tempoh kajian sehingga akhir masa kajian. Kemudian bilangan kes dalam setiap kumpulan dikira, kes-kes tersebut dibandingkan antara satu sama lain, dan analisis statistik yang diperlukan dijalankan. Image ini menunjukkan bagaimana ia diedarkan. Sampel kajian telah dipilih secara rawak. Di sana, populasi atau sampel diagihkan secara rawak atau apa yang dirujuk di sini oleh simbol R antara rawatan baharu dan rawatan lama, dan kemudian susulan semasa tempoh kajian. Kemudian bilangan kes dalam setiap kumpulan dikira. Pada permulaan kajian jenis ini, soalan mesti ditetapkan. Soalan kajian. Persoalan kajian di sini ditentukan oleh apa yang dikenali dalam PICO sebagai simbol P untuk populasi atau sampel kajian I intervensi atau rawatan baharu yang akan digunakan. C ialah kawalan atau rawatan tradisional yang akan dibandingkan dengan rawatan baharu, dan O ialah hasil keputusan yang dijangkakan dalam kajian ini. Jadi mari kita andaikan dalam contoh ini bahawa kita ingin tahu jika vitamin D mengurangkan risiko menghidap 3 penyakit pada orang dewasa yang lebih tua, maka vitamin P adalah yang mereka kaji pada orang dewasa yang lebih tua. Rawatan baharu yang dicadangkan ialah vitamin D C, kumpulan yang akan dibandingkan dengannya. Orang yang tidak mengambil vitamin D atau apa yang kita panggil placebo adalah hasilnya. Keputusan yang kami lihat dalam pemerhatian dan keputusan yang dijangkakan adalah penyakit periodontal atau penyakit laparoskopi. Seperti yang ditunjukkan dalam graf ini, sampel kajian dibahagikan kepada dua kumpulan dan kemudian mereka dipantau untuk menentukan sejauh mana setiap kumpulan terjejas oleh kanser. Pada mulanya, ini berlaku selepas siasatan.
Menentukan soalan kajian melibatkan mendapatkan persetujuan pesakit dan menentukan kesesuaian pesakit untuk topik kajian. Ia diedarkan secara rawak untuk meminimumkan bias antara kedua-dua kumpulan. Terdapat kaedah-kaedah ini untuk melaksanakan taburan rawak, termasuk menggunakan lambungan shilling atau menggunakan beberapa jadual statistik rawak, jadual nombor, atau menggunakan beberapa program komputer di mana nombor-nombor tersebut boleh diperoleh secara rawak. Orang ramai kemudiannya dibahagikan kepada dua kumpulan, kumpulan rawatan baharu dan pilihan sama ada untuk menerima rawatan baharu sepenuhnya atau rawatan sedia ada. Walau bagaimanapun, mereka diberi rawatan ini dalam dos baharu atau berbeza, atau ia telah dilakukan. Berikan mereka layanan baharu bersama-sama layanan lama. Kumpulan yang satu lagi sama ada diberi placebo atau apa yang kami panggil rawatan palsu atau rawatan tradisional. Dalam kebanyakan kes, pesakit harus diberikan sekurang-kurangnya satu dos rawatan tradisional. Contohnya, jika kita ingin menjalankan kajian ke atas pesakit kanser, kita tidak boleh memberikan kumpulan rawatan baharu dan mengecualikan kumpulan itu. Yang lain tidak memerlukan rawatan, jadi mereka harus diberi rawatan tradisional atau konvensional semasa tempoh kajian. Di YouTube, pesakit-pesakit ini tidak diberi rawatan dan hanya diberi placebo. Kesan placebo memastikan pengurangan penghubung silang antara dua kumpulan, juga dikenali sebagai pirospermia. Terdapat juga ciri untuk menyembunyikan rawatan, dan rawatan tersebut disembunyikan daripada sama ada peserta penyelidikan atau apa yang dikenali sebagai individu bujang, buta, atau rawatan itu disembunyikan daripada peserta penyelidikan dan penyelidik atau apa yang dikenali sebagai buta berganda. Dalam kes lain, penyelidikan tersembunyi daripada peserta penyelidikan, penyelidik, dan pihak pengurusan penyelidikan, atau apa yang dikenali sebagai triple blind. Tujuan langkah ini adalah untuk memastikan kualiti penyelidikan dan mengurangkan sebarang bias yang mungkin wujud di dalamnya. Kajian jenis ini, tapi kadang-kala ia tidak dapat disembunyikan. Contohnya, jika satu kajian membandingkan pemberian ubat pembendungan dengan prestasi rawatan pembedahan, maka pesakit akan mengetahui jenis rawatan tersebut dan oleh itu rawatan tersebut tidak boleh ditutup mata atau disembunyikan. Ia tidak boleh diaplikasikan dalam beberapa jenis kajian bergantung pada topik yang diingini oleh penyelidik. Dan kemudian, pesakit dipantau semasa tempoh kajian, dan pemantauan berterusan adalah sangat penting untuk mengelakkan sesetengah pesakit daripada menarik diri daripada kajian. Ini dilakukan melalui pemantauan berterusan. Atau mungkin mereka membayar mereka wang supaya mereka dapat terus belajar, atau mereka mengambil nombor pesakit keluarga dan rakan-rakan mereka atau memberikannya. Keputusan diberikan secara berkala untuk memastikan ia disimpan dalam kajian. Tetapi jika peratusan mereka yang menyukai kajian ini adalah 30%, maka terdapat beberapa keraguan tentang kajian ini. Selepas tempoh kajian tamat, bilangan kecederaan, otitis, atau keputusan yang dijangkakan dalam setiap kumpulan ditentukan dan dibandingkan antara satu sama lain. Di sini, kadar jangkitan baharu dan faktor risiko relatif dikira dan telah dibincangkan. Perkara ini telah dibincangkan dalam video-video sebelum ini. Terima kasih kepada anda semua.